kita berbincang, bermuzakarah tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj dua. Satu Isra', satu Mi'raj. Isra' perjalanan di waktu malam. Mi'raj pendakian Nabi menuju ke langit satu demi satu, sehinggalah naik ke Sidratil Muntaha, sehinggalah sampai ke Mustawal A'la. Ya, itu dipanggil Mi'raj, pendakian. Mi'raj ni pendakian, naik. Kedua, melintang dan menegak. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan bumi. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu perjalanan pendakian, naik ke langit, yang tu Nabi SAW lalui hanya dalam satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan pengacara majlis kita, Kak Salwa dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu di Masjid Al-Falah USJ 9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tamanya terima kasih terjemputan, walaupun di saat akhir dapat juga Ustaz memenuhi jemputan ini, walaupun dalam keadaan Ustaz nak menghantar ibu ke hospital, klinik untuk rawatan. Dia mak tiri Ustaz ni, dia kanser breast cancer, dah stage 4. Jadi dia buat rawatan alternatif lah dekat Ayur Center Ayurveda. Cuba tengok cara India kan, tradisional. Mudah-mudahan dia diberikan kesembuhan lah oleh Allah SWT. Jadi dia admit hari ni lah, masuk untuk dalam tempoh 3 minggu untuk dirawat di tempat tersebut. Mudah-mudahan kita doa Allah SWT berikan kesihatan, kesembuhan di atas penyakitnya itu, insya-Allah diangkat segala sakit dan diberikan kesembuhan. Kerana kita ni disuruh berikhtiar, maka tak boleh cara hospital dah selesai, dah kemo apa semua, jadi tak ada rawatan apa dah. Kita cuba pula lah untuk rawatan cara tu pula. Cara dia, orang yang banyak pergi di situ pun dia kata ada sikit lah untuk kesembuhan, ada rasa ringan sikit. Mudah-mudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin tuan-puan pun tahu kan, di Ayurveda punya rawatan tu ialah dari segi India punya tradisional lah. Dia gunakan herba-herba dan sebagainya, veggie, makan pun kena vegetarian saja, tak boleh makan benda-benda yang berdarah apa semua tu. Dan memang kanser pun dia tak berapa boleh benda-benda itu, daging-daging merah apa semua tak boleh makan, dia cepat lagi. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala, dimakbulkan oleh Allah SWT di pagi hari Isra' dan Mi'raj pada hari ini. Maka Kak Salwa minta kita isikan slot kita ini dengan kita berbincang, bermuzakarah tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj dua. Satu Isra', satu Mi'raj. Isra' perjalanan di waktu malam. Mi'raj pendakian Nabi menuju ke langit satu demi satu,
sehinggalah naik ke Sidratil Muntaha, sehinggalah sampai ke Mustawal A'la. Ya, itu dipanggil Mi'raj, pendakian. Mi'raj ni pendakian, naik. Kedua, melintang dan menegak. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan bumi. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu perjalanan pendakian. Naik ke langit yang tu Nabi SAW lalui hanya dalam satu malam. Dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum mendapat anugerah pakej percutian hebat ini, cutian sambil belajar lah, kira-kira Nabi Allah Ta'ala angkat dia. Nabi diuji dengan ujian yang besar, antaranya kehilangan Seri Kandi Nabi yang utama, iaitulah Khadijah, yang menjadi penyejuk mata, penawar hati dikala Nabi duka dan lara. Dialah yang memberikan semangat, memberikan buka jalan kepada Nabi, yang memberikan motivasi kepada Nabi SAW. Tapi bila Khadijah meninggal, tahun dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Begitu juga dengan kewafatan pendukung, walau tidak memeluk Islam tapi dia mendukung perjuangan Nabi, Abu Talib, bapa saudara Nabi, berlaku dalam tahun yang sama. Dan ditambah pula dengan satu peristiwa yang menyayat hati yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa dakwah ke Taif. Lepas pada balik dakwah ke Taif inilah datangnya jemputan Allah Ta'ala secara mendadak tanpa Nabi SAW jangka dan sangka. Malaikat datang di waktu malam, Jibril AS menjemput Nabi selepas daripada waktu Isya di depan Masjidil Haram di Hijr Ismail. Datang lelaki berpakaian serba putih, malaikat Jibril lah tu, memberitahu, jom ikut perjalanan musafir. Tapi sebelum Nabi nak pergi tu, Ummu Hani, penjaga Nabi SAW dulu, dia kata dia nampak Nabi Muhammad di operation dulu di depan Kaabah di Hijr Ismail. Hijr Ismail kawasan apa? Hak ada lengkung macam U tu, dia boleh cross tu, tapi jangan cross tak sah tawaf kita kalau kita masuk kot celah tu. Kot celah U tu ada U kan, lepas tu Kaabah, lepas tu ada laluan. Jangan, kalau kita tawaf masuk kot tu nak shortcut tak sah, sebab lengkungan tu masih dikira Kaabah, sebahagian daripada Kaabah. Jadi di bawah lengkungan itulah, di bawah pencok emas itulah berlakunya pembedahan. Dibuang daripada dada Nabi, dibasuh jantung hati Nabi, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Kata guru kami almarhum Syekh Ni'mat Yusof, ayah kepada Bilal Nasim kita dulu di sini, ayah dia Syekh Ni'mat, Ustaz Nasim, Syekh Ni'mat, ayah dia. Dia kata Nabi dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu, dimasukkan iman, dibuangkan segala kekotoran, part-part yang ada dalam gangguan-gangguan syaitan semua dibuang, dibasuh dengan air Zam-Zam. Begitu juga disebut di dalam kitab Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki. Dia sebut bahawasanya berlaku dalam kitab Isra' Mi'raj dia yang telah diterjemahkan oleh Syekh Fuad, Negeri Sembilan tu, kitab tu ada ustaz baca. Dia dibasuh dengan air Zam-Zam, dibersihkan. Ikut Sayyid Muhammad bin Alwi ni, Al-Maliki ni, dia kata hampir 3 kali berlaku penyucian hati Nabi, operation. Tapi belah tanpa bius apa semua dibuat oleh malaikat, doktor pakar, no? Lebih pada segala pakar lah malaikat yang. Satu kali di kampung Halimatus Sa'diah, iaitu ketika Nabi masih
kanak-kanak. Yang keduanya ialah ketika nak Isra' dan Mi'raj. Tu. Jadi tuan-tuan, nak berjalan bertemu Allah, dibersihkan dulu hati. Sebab Allah dah sebut nak jumpa Allah kena bawa hati yang salim, bersih. Allah sebut dalam firman-Nya, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada manfaatnya harta benda, anak pinak yang ramai, melainkan membawa hati yang sejahtera, salim. So hati yang salim, hati yang bersih daripada segala kekotoran, bersih daripada segala noda dan dosa. Memang Nabi bersihlah, cuma perasaan-perasaan, dia kata bahagian-bahagian syaitan dikeluarkan daripada hati jantung Nabi SAW. Barulah bermula perjalanan. Jadi di situ pengajaran dia, kita dalam nak bertemu Allah, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, nak balik berjumpa Allah, di antara yang perlu kita berikan keutamaan ialah proses penyucian hati kita, penyucian jiwa kita, tazkiyatun nafs. Itu pengajaran pertama daripada Isra' dan Mi'raj. Kalau tidak, tak boleh jumpa Allah kalau hati kotor, hati yang takabur, hati yang ujub, hati yang sum'ah. Allah tak mau jumpa. Allah nak kita balik jumpa dengan keadaan salim, sejahtera. Sejahtera makna apa? Bersih, suci daripada sifat-sifat mazmumah, penuh dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji. Satu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan, dia kata, ilmu yang paling penting kita masukkan dalam diri kita ialah ilmu mengenal diri, membersih diri, membuka aib diri, untuk kita membuat pembetulan, untuk kita membuat pemulihan, untuk kita membuat pembaikan. Tu sebab dia tak bagi kita mengaji, dia kata ilmu fiqh yang terlampau dalam-dalam sampai meralikkan kamu kepada diri kamu sendiri. Kita leka lalai duk bincang masalah imam-imam dari segi perselisihan hukum, pencanggahan pendapat, sampai diri kita jadi rosak, diri kita terabai, diri kita tak bahaskan masalah-masalah diri kita. Sebab tu Imam Ghazali tekankan ilmu tasawuf. Imam Ghazali ajak murid-muridnya dan kita semua melalui tulisan-tulisan kitabnya kepada ilmu membuka keaiban diri kita sendiri, menyingkap segala tabir yang menutup diri kita daripada mengenali aib diri kita. Tu pengajaran yang Ustaz nak tekankan. Bila nak berlaku Isra' Mi'raj, Allah tunjuk kat kita, Allah suruh perintahkan Jibril membersihkan jantung hati Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, ada yang menarik juga. Sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ni, dakwah Nabi ke Taif. Dan dakwah Nabi ke Taif ni, tuan-tuan semua tahu cerita dia. Ustaz bawa jemaah kita pergi ke Taif, Ustaz ceritalah. Cerita ni sedih kadang-kadang, berasa nak sebab jugalah bila kita naik Bukit Taif tu. Setakat nak sampai dalam perjalanan tu, kita duk ceritalah cerita Nabi berdakwah Taif ni. Dia pergi berdakwah dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Dia pergi dua ya. Bila pergi dua, tak mau dengar orang Taif ni. Dia tutup telinga, dia tutup mata, dia tak mau dengar. Apa Nabi sampai tak mau dengar. Ignore dia pergi. Terus tak mau langsung. Bagi can Nabi cakap, dengar sikit pun tak mau. Cara macam mana? Mereka menerima hasutan daripada pembesak-pembesak ni, suruh budak-budak, kanak-kanak, wanita maki caci Nabi, menyakiti hati, emosi. Yang kedua, baling batu, menyakiti fizikal. Kata Imam Ramadan Al-Buti, Imam Sayyid Ramadan Al-Buti, dia ni
wafat ketika duk mengajak orang bom dia di Syria, di Masjid Damsyik. Dia tulis kitab Fiqh Sirah. Fiqh Sirah. Ada belajar. 1 dan 2. 3. Ustaz yang terjemah tu Ustaz Darus Senawi kan? Terjemahannya. Dan Fajar. Dewan Fajar. Ada. Dalam tu cuba tengok. Ustaz mengajaklah kitab tu hampir habis dah. Di tempat yang lain. Dr. Ramadan Buti kata keikut sejarah, luka di kepala Nabi tu 8 tempat. Ni dipanggil kepala. Kalau orang kata pecah kepala, 8 tempat pecah kepala. Kalau nak kena jahit tu berapa jarum pun kita tak tahulah. Waktu dia tak tu punya dahsyat. Dia pun mencederakan bukan saja emosi, caci maki tu cedera emosi, Nabi sabar. Menyakiti fizikal pun Nabi sabar. Sehingga kata darahnya bertakung di dalam kasut Nabi SAW. Sebab banyak darah yang mengalir. Zaid kata aku tak menang tangan nak lindung Nabi. Sebab banyaknya curahan batu yang dilemparkan kepada Nabi. Dari depan dia, kiri kanan, dia tak lindung macam mana? Tak sempat. Dia belah depan, dia baling belakang. Lindung kiri, dia baling kanan. Baling batu sehingga berdarah Nabi. Tak, dan Nabi nak sampaikan dakwah. Tapi yang menariknya ialah Nabi tak dendam. Nabi tak naik angin. Nabi tak baran. Nabi tak pongoh. Orang Kedah kata. Kalau kita pongoh lah, orang Kedah kita pongoh ke apa tak tahulah. Kalau kita ke malaikat mai tawar nak empuk depan dengan Bukit Taif tu, kita kata tunggu lagi, silakan penyet bagi jadi ayam penyet. Sebab kerana buat teruk, sakit, bukan takat menyakiti hati, sehingga berani menyakiti tubuh jasad Nabi yang mulia. Allah Ta'ala boleh lindung Nabi? Boleh. Allah Ta'ala boleh hantar malaikat mai kepak sayap lindung Nabi, tapi tak, Allah nak bagi pahala dekat Nabi, bagi rasa juga. Ada kala tuan-tuan perempuan Allah Ta'ala lindung, tak bagi Nabi rasa dia boleh menyelamatkan. Wallahu ya'simuka minan nas, dalam ayat Quran ada. Allah Ta'ala boleh memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Boleh. Allah boleh bagi dia kebai, ilmu kebai, baling tak dia apa. Ni pecah sampai 8 tempat di kepala. Ni bukan kita tengok balik dalam Ramadan Buti Fiqh Sirah bab Isra' Mi'raj. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah Allah Ta'ala nak kata syurga nak dapat kepada Nabi pun macam tu ujian dia. Nabi yang dipelihara oleh Allah, yang Allah cukup link, cukup rapat dengan dia, tapi ada kalanya Allah uji berdarah juga, rasa sakit juga. Dan Allah tengok bagaimana hati Nabi yang sejahtera. Tidak ada langsung dendam, tidak ada langsung marah. Ustaz kata baran tadi, pongoh tadi, tak ada. Bahkan Nabi muhasabah diri, sehingga kan doa Nabi itu didengar oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hak kita nak ambil ujung ni, Maha Suci Allah memperjalankan hambanya daripada di waktu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, sesungguhnya Allah Maha melihat. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir dia seorang ulama tafsir yang terkenal di Mesir. Ustaz pun dulu dia dah meninggal, tapi dia punya rancangan TV dia duk mengajak tafsir tu masih ditayangkan. Bahkan tuan-tuan, bukan hanya ditayangkan di Mesir, Arab Saudi pun tayang kuliah tafsir dia. Ustaz duduk di hotel kerana masa pergi buat umrah, buka TV Arab tu, ada rancangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Video lama, color pun tak apa nak clear, tapi kuliah dia masih diikuti. Menarik tafsir dia. Tafsir dia tafsir terkini. Dia kata Sami'ul Basir, apa dia maksud dia? Allah tak guna sifat yang lain. Maha mendengar, Maha melihat.
Dia kata kerana Allah tutup peristiwa Isra' ini dengan dia maha mendengar, maha melihat, artinya nak bagi tahu kat Nabi Muhammad, Allah dengar rintihanmu. Allah dengar doamu. Doa dia di kebun Adas. Budak tu nama Adas kan ada di atas Taif tu, kebun. Kebun ni anggur. Ada buah anggur sana. Di kebun anggur yang dijaga oleh Adas. Adas ni masuk Islam. Dia seorang yang penjaga, kuli saja. Jaga, bukan pemilik. Kuli. Dia main serve kat Nabi buah anggur. Dia tengok Nabi kesian berdarah semua. Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Dia tertarik, dia tanya. Lalu Nabi sampaikan Islam. Dia mengucap dia kena masyarakat. Lega jiwa Nabi. Perjalanan Taif tak kosong. Ada juga seorang yang masuk Islam. Seronok Nabi tak tahu nak apa. Berasa segala sakit dia, segala derita dia, segala sengsara dia, segala sakit hati dia tu hilang semuanya. Bila seorang daripada penduduk Taif nama si Adah ni masuk Islam. Dia seronok bagaikan hilang segala kesakitan. Ada penawak. Adah ni jadi penawak kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Taif. Yang menarik ialah doa Nabi yang kita nak ambil. Ketika mana malaikat datang nak hempak gunung atau bukit Taif tu, dia tolak. Nabi tolak. Nabi kata, aku harapkan mereka kalau tak beriman pun generasi ni, generasi akan datang, anak cucu mereka akan beriman. Tapi kata-kata Nabi lebih lagi. Nabi kata, aku harapkan dari tulang sulbi mereka, yang akan keluar daripada tulang sulbi mereka generasi yang beriman. Jauh pandangan Nabi. Nabi nak selamatkan seramai mungkin umat manusia. Jadi Nabi SAW dia tak doa kemusnahan. Kalau Nabi Nuh tuan-tuan, dia doa. Dia kata jangan tinggal seorang kafir pun di muka bumi. Kita baca dulu kisah anak Nabi Nuh sini. Jangan tinggal walau seorang kafir pun di atas muka bumi. Masuk anak dia kafir, Allah Ta'ala matikan dan banjir besar. Sebab dia ada doa. Allah terima doa dia. Kalau Nabi Muhammad ambil apa yang Nabi Nuh buat tu, dia tadah tangan juga, habis. Tak ada siapa kafir dalam atas muka bumi, semua orang beriman. Taif tu, semua tu hak buat jahat kat dia, baling dia, berluka, mencaci maki dia, halau dia keluar. Tak dan nak sampai walau satu ayat. Tak dan cakap. Tapi Nabi SAW tolak. Nabi nampak jauh, berfikiran jauh. Nabi SAW dia berjiwa besar. Dia kata, aku harapkan semoga kalau mereka tak beriman sekalipun, dari tulang sulbi mereka akan keluar generasi yang beriman. Tak anak, cucu. Tak cucu, cicit mereka akan beriman. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu, tak lama doa Nabi Tuhan makbul. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi bukakan Mekah. Pembukaan Mekah. Datang orang-orang Taif ni masuk Islam. Berbondong-bondong. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kamu melihat wa ra'aita, kamu melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, berombongan. Salah satu rombongan yang mai ialah penduduk Taif yang masih hidup tu, yang buat jahat kat Nabi, yang baling Nabi, Nabi cam muka semua. Nabi seronok, Nabi tak dendam, Nabi gembira sebab masuk hidayah. Doa aku dulu kepada mereka, aku tak minta malaikat musnah. Sekarang mereka main, bukan generasi kedua. 8 tahun tuan-tuan, hak buat jahat tu tak mati lagi. Baru 8 tahun Nabi pindah ke Madinah. Lepas tu Nabi balik Mekah balik. Dia pun mai satu rombongan meluk Islam. Mai satu rombongan masuk Islam. Rombongan ni selalu ramai lah kan. Rombongan, kalau tak bagi rombongan, kalau seorang rombongan kena ramai. Cik kita rombongan pi pondok
Pak Long Zainal Asri, rombongan Masjid Al-Falah Muslimah. Baik, rombongan ramai tu, bukan pergi seorang. Jadi macam tu lah, mai masuk sekurang-kurangnya bas kecil ke, coaster ke, van ke, 12 orang, 40 orang mai depan Nabi masuk Islam. Nabi tengok tu seronok, gembira, berasa macam dakwah dia berjaya lah. Allah Ta'ala nasihat Nabi pula, jangan rasa seronok sangat. Apa ada Allah suruh buat? Bila mai perasaan campur aduk, gembira, seronok, bangga, Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Artinya Allah nak bagi rasa bangga apa semua tu diredakan, rasa seronok tu reda, rasa sekali nak main rasa bangga diri apa semua kan. Maka Allah ajak tasbih. Sebab tu ada istighfar izaja dia bagi. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah istighfar izaja, amal tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Pasal apa tuan-tuan tengok ayat tu? Betul? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau kita nak ambil ayat tu, nak amal, artinya Allah suruh tasbih. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Itu apa dia? Fasabbih bihamdi rabbika. Wa bihamdi itu bihamdi rabbika. Lepas tu wastaghfirhu, istighfar, astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Tu dipanggil istighfar izaja. Kata Aisyah, lepas pada Nabi ajak dia istighfar izaja tu, dia tak tinggal dah sampai dia mati. Dia tak. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tu dia panggil. Dalam tu ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar, ada taubat. Waktu ilaih tu taubat. Aku balik padamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati perempuan sekalian, maka cerita Nabi SAW bila yang kita nak ambil ni, doa Nabi menyebut punca. Ustaz dapat bila baca doa Nabi ni, rupanya Nabi sebut itu adalah Nabi diagnose punca umat menolak dakwah Nabi. Punca dia di doa ni, kita tahu punca. Doa Nabi tiga perkara Nabi minta bila umat Taif tolak dakwah Nabi. Nabi doa tiga. Yang pertama Nabi minta, Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku, fa innahu la ya'lamun. Yang pertama Nabi kata mereka tidak ada ilmu. Punca pertama mereka baling aku, mereka tak mau terima dakwah aku. Punca pertama mereka refuse, tolak dakwah aku. Sebab apa? Kerana tak ada ilmu. Kalau mereka dengar dulu, mereka ambil faham, buka hati, buka minda, analisa apa aku sampaikan, mereka akan terima. Tapi dah tutup telinga, tak mau dengar langsung. Tu nombor satu. Nombor satu, Nabi kata punca dia dalam doa Nabi itu dia ulang 3 kali, tapi di belakang tu Nabi tukar. Allahumma hdi qaumi, ya Allah beri hidayah kepada kaumku. Di ujung tu Nabi ubah, fa innahu la ya'lamun, yang pertama, kerana mereka tidak ada ilmu. Jadi dia minta maaf lah ke Allah. Mereka ni ya Allah lawan aku, baling aku, cedera aku, maki aku. Bukan salah mereka, tapi kerana mereka tak ada ilmu. Sebab duk dengar pembesar, duk dengar kepala-kepala masam, mereka tak dengar lagi. Yang dengar dakwah ni Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ni yang duk pergi hasut Bapak Taif ni. Bila mereka tahu kata Nabi nak pergi,
Dia pergi belat siap-siap dah, pergi tahan di sana, pergi hasut orang sana. Muhammad nak main ni bawa ajaran baru, menyesatkan kita, memecah belahkan kita. Jadi hampa jangan terima, jangan dengar, jangan bagi can kat dia. Sampaikan, takut hampa nanti tersihir. Bila hampa bagi can kat dia, hampa bagi can kat dia, hampa dengar, dia kata, pergi. Ramai dah kawan-kawan kita hak Mekah tu tersihir dengan dia. Dia kata tersihir. Tu model dah. Model dia pun nak sekat daripada orang biasa macam kita dengar ni, orang awam ni, pembesar-pembesar ni, guna kaedah propaganda. Mereka hasut penduduk Taif, wanita, kanak-kanak, padahal budak-budak tu kata apa? Tapi kerana dengar cakap pembesar, dengar cakap bangsawan orang kaya-kaya ni, orang respect, orang hormat. Jadi puak-puak ni pun hormatlah, tak bagi can kat Nabi. Maka itu yang pertama. Yang kedua, Nabi doa apa dia? Allah mahdi qaumi, sama juga, tapi penghujung dia beza. Fa innahum la yaqilun. Fa innahum la yaqilun, apa dia? Biar Allah beri hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal. Punca yang kedua, manusia tolak dakwah Nabi, manusia sakitkan Nabi, ialah kerana tak guna akal. Akal Tuhan suruh guna, kalau kita guna betul-betul, fungsi dia akan kenal Tuhan, akan terima Nabi. Sebab apa yang Nabi bawa tu fitrah, sesuai dengan jiwa naluri kita, sesuai dengan semula jadi kita. Naluri fitrah makna semula jadi. Fitrah kan makna semula jadi. Artinya nature kan semula jadi. Dia sesuai dengan fitrah kita. Baik. Sebab tak guna akal. Akal dipajak. Akal ni bagi orang lain kontrol. Padahal kebebasan akal, sepatutnya engkau tidak boleh biar akal engkau dipegang oleh pembesar, dipegang oleh bangsawan. Sepatutnya penduduk Taif kena syaghal, bahasa Arab kata, kena guna akal, kena analisa apa yang disampaikan. Sebab kita bukan lembu boleh diperkotak, kita bukan binatang, kita diberi akal. Dengan akal ni lah kita boleh selamat dunia, tapi kena tunduk pada wahyu. Akal tanpa wahyu sesat. Akal yang tunduk pada wahyu, yang tidak meninggi daripada wahyu, tu baru boleh terima, boleh berjaya. Tapi pentingnya akal. Sebab tu dalam kita nak kenal Allah, ada dalil akal, ada dalil Quran, dalil naqli, dalil aqli. Dua-dua kena guna nak kenal Allah. Sebab tu Tok Haji Saleh perempuan dan jumpa dia dulu pergi sapi tak? Tak sempat tu. Masa tu kita tak pergi dan jumpa dia. Ustaz dah nak. Ustaz pergi baru mengadap pada masa tu, kena demam campak. Pergi nak jemput dia, mari ceramah di sini lah, di Masjid Darul Ihsan, Masjid Usnah. Dia tak boleh. Dia kata kat Ustaz dengan Ustaz Imran, kami pergi dua. Dia kata tak larat dah, saya tak larat dah. Dia kata nak pergi jauh. Kok dalam Kedah ni pun gagah. Tu pun dia kata dalam Kedah ni tak ada hari dah, 30 tempat, 30 hari tu semua full lah. Dia tak boleh, tak ada masa dia tak nak pergi. Tak boleh, dia minta maaf. Tak jadi, tak boleh buat main dia. Tak jadi main. Dia sebut, dia kata akal ni kita kena guna 3 benda. Satu, kenal Tuhan. Satu lagi, kita kena mana baik mana buruk, ambil yang baik, tolak yang buruk untuk kehidupan kita. Yang ketiga, kena guna untuk fikir apa nak jadi kat kita lepas kita mati. Kena fikir siap-siap di dunia ni, dia kata. Jangan mati baru nak fikir, tak jadi apa dah. Akal ni dia kata kita kena guna fikirkan nasib kita selepas kita mati. Nak jadi apa lepas kita mati ni? Nak dapat nikmat ke? Nak dapat azab ke? Fikir siap-siap. Buang sabar siap-siap. Tu guna 3 akal, fungsi. Dia kata sepenting-penting fungsi akal 3 tu lah. Pertama, guna untuk kenal Allah. Kedua, guna untuk kenal mana baik mana buruk. Yang ketiga, guna untuk
mengetahui nasib kita, merenung nasib kita setelah kita tiada, setelah kita mati. Mana tempat kita? Ima syurga, ima neraka, ima bahagia, ima sengsara. Fikir siap-siap, baru kita jadi boleh akal memandu nafsu. Tidak nafsu memandu akal, rosak. Akal yang kena pandu nafsu. Yang mereka ikut emosi, baling Nabi, diperkotak-katikkan, diperkudakan, diperlembukan oleh orang lain. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi akal tak guna. Pi dengar bulat-bulat hasutan daripada pembesar. Apa salahnya kalau hang buka telinga dengar, lepas tu fikir apa Nabi sampaikan tu? InsyaAllah Tuhan buka hidayah. Tengok siapa yang mau dengar Sayyidina Umar. Tuhan bagi dia hidayah. Sebab dia mau dengar, adik dia baca, dia dengar, lepas tu dia minta, dia nak tengok, dia renung, dia gunakan Sayyidina Umar ni. Last sekali mengucap masuk Islam. Pasal mau dengar apa Nabi sampai. Itu nombor 2, Nabi diagnose, Nabi kesan punca penolakan orang Taif kepada dakwah Nabi. Nabi letakkan fa innahum la yaqilun, kerana mereka tidak berakal, tidak menggunakan akal. Bukan tidak berakal, tidak menggunakan akal. Dan yang ketiga, Nabi doa sama juga di depan, sama, Allahumma hdi qaumi fa innahum la yatafakkarun. Fikir, la yatafakkarun maksudnya apa dah? Berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mahu berfikir. Malas nak fikir, malas nak gunakan untuk berfikir. Korang-korangnya kalau fikir sikit saja dah boleh terima dah dakwah Nabi. Pasal apa? Nabi bukan pernah bohong, Nabi bukan pernah dusta, Nabi bukan pernah belagak, Nabi bukan pernah sombong. Nabi sentiasa senyum dulu. Mereka jumpa Nabi tak pernah dan senyum kat Nabi. Nabi senyum dulu. Sahabat-sahabat pun kata sepanjang kami masuk Islam, ada seorang sahabat tu dia nama Jabir. Dia masuk Islam di Madinah. Dia kata sepanjang aku masuk Islam, tak pernah Nabi jumpa aku masa muka. Sepanjang aku masuk Islam sehingga Nabi wafat, dia kata, tak pernah aku jumpa Nabi masa muka. Artinya dia kata tak pernah aku tengok muka Nabi, melainkan Nabi senyum kepadaku. Tu Jabir kata. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kata, kami tak pernah sempat nak bagi salam kat Nabi. Nabi bagi salam kat kami dulu. Jadi tuan-tuan, kalau mereka mau fikir sikit, mau muhasabah balik, kenang balik peribadi Nabi, macam Sayyidina Abu Bakar boleh terima Isra' dan Mi'raj. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada fikir dia tu tidak, walaupun Isra' Mi'raj ni cabaran kepada logik, tak logik, benda yang tak masuk akal. Sebab perjalanan jauh, masa yang singkat. Dulu nak pergi saja 2 minggu tu, unta ya masa tu. Kuda pun tak boleh jalan jauh. Yang boleh jalan jauh ni unta. Kuda laju lah, tapi dia dalam dekat jarak jauh dia tak larat pergi. Dia kena unta kalau nak jalan jauh, sebab dia stamina dia jauh, dia boleh pergi jauh, dia boleh simpan air apa. Itu macam dengan kenderaan hebat waktu tu lah unta. 2 minggu pergi, 2 minggu balik. Sebab perjalanan yang jauh daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Kalau lah ada kapal terbang, lajulah. Tapi dalam waktu tu tak ada. Bila tak ada, dia menjadi satu yang masalah untuk diterima. Ramai yang ada kecabaran, sampai ada yang murtad, ada yang menerima balik propaganda yang dibuat oleh kafir Quraisy, yang termakan. Tapi Abu Bakar lah yang menyelamatkan. Abu Bakar kata, siapa yang cerita kata pergi Baitul Maqdis? Muhammad. Hang dengar daripada mulut dia sendiri? Ya, aku dengar daripada mulut dia sendiri. Kalau daripada mulut dia lebih pada Baitul Maqdis, dia naik ke langit pun aku percaya. Itu dipanggil As-Siddiq.
yang membenarkan segala cerita Nabi. Walau cerita Nabi itu tak masuk akal sekalipun. Tak logik lah. Tapi yang keluar daripada mulut Nabi, cerita tu keluar daripada mulut Nabi, aku akan percaya. Dia kata, sebab apa? Hampa tak fikir ke? Dia pernah bohong ke dalam hidup dia? Sepanjang kita kenal dia, Abu Bakar tanya dia balik sebab Abu Sufyan pi, Abu Lahab pi, Abu Jahal pi, nak pi ajak Abu Bakar jadi geng dia lah. Nak pengaruh. Pagi-pagi pi dah ketuk pintu Abu Bakar, nak tumpang. Kalau Abu Bakar masuk geng kita, kemenangan. Pasal Abu Bakar ni akan setia Nabi. Kita dapat tarik orang setia. Jatuh pula Nabi SAW. Tapi silap banyak. Abu Bakar jawab gitu balik. Dan mereka pun dah masuk dan minda. Betul juga. Nabi tak pernah dusta. Siapa yang bagi Al-Amin? Gelaran tak pada kamu semua juga yang panggil dia Al-Amin, yang amanah. Nabi digelar Al-Amanah tu bukan oleh orang lain. Mereka Muhammad Al-Amin. Sebelum Muhammad Rasulullah, Muhammad Al-Amin. Gelaran Nabi yang diberi oleh masyarakat. Bukan Nabi pandai-pandai bubuh nama dia Al-Amin, dah. Masyarakat sekitar yang kenal Nabi meletakkan gelaran itu kepada Nabi. Bukankah kamu semua yang bagi? Jadi apa masalahnya kalau dia cerita? Takkan dia nak bohong? Sejarah dia tak pernah bohong. Tu dia ajak mereka berfikir. Ajak sahabat-sahabat dia ni. Dia bangsawan juga. Geng mereka juga dulu. Tapi dia tepat nerima Islam. Sebab Abu Bakar ni Tuhan hiaskan dalam dada dia iman. Dengan iman tu dia tolak akal, dia rendahkan akal, wahyu lebih utama. Dia akal tu tak kemudian sikit, tak bawah sikit. Yang tinggi daripada akal ialah wahyu. Sebab tak semua nak kena tunggu logik, akal baru nak terima. Dia ajak kita dalam Isra' Mi'raj ni ialah dengan iman, yang logik pun jadi, yang tak logik pun jadi logik. Tu jawapan dia. Dengan iman, bila iman masuk dada, akal ni tak penting lah. Akal ni dia akan turut iman, iaitu yang tak logik pun akan jadi logik. Itu sebab kita kena terima dengan iman peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, bukan dengan logik. Kalau tunggu logik habis. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena pasakkan dalam diri kita iman kepada kuasa Allah. Allah Ta'ala kuasa dia tidak ada batas. Allah Ta'ala tidak ada batasan. Kuasa dia tidak ada had, tidak ada sempadan. Bila Allah kata dia boleh buat dalam satu malam, tak sampai semua malam, sebahagian malam yang kecil saja Allah boleh. Sebab kuasa Allah Maha berkuasa. Maha berkuasa. Kita kena bubuh yang tu lah. Bila Abu Bakar dia bubuh yang tu, dia kata dia tak bubuh yang tu sebab dia tahu pokok ni tak beriman. Dia bubuh dari segi fikir Muhammad tu dulu. Peribadi Muhammad tu. Kekuatan peribadi Nabi Muhammad tu yang perlu kamu kenal, yang kamu kena fikir. Dia pernah berdosa? Tak pernah. Dia pernah khianat? Tak pernah. Dia pernah cakap bohong? Penipu? Tak pernah. So, kalau dia cerita, pasal apa kita nak petikai? Tu dia bawa kepada peribadi Nabi. Kita orang beriman lebih lagi. Peribadi satu, batu kuasa Allah Ta'ala. Kita kena faham. Ustaz selalu cerita, forum dengan Ustaz Fawaz dulu, Isra' Mi'raj pun tak cerita. Iaitu, kita makhluk ni, hamba ni, perbuatan kita tak boleh lari daripada hukum space and time. Space and time apa dah? Ruang dan masa. Itu perbuatan kita, tak boleh lari. Kita menjahit ke, kita berjalan ke, kita nak siapkan baju. Perempuan tempah baju berapa lama baru boleh siap? Ambil masa. Dia kata 2 hari mai Cina kata. Atau 3 hari seminggu, nanti ujung bulan mai ambil. Dia bukan boleh siap terus. Perbuatan kita. Tapi Allah pun jam tu boleh selesai. Allah tu boleh selesai. Sebab dia tidak di bawah hukum Allah Ta'ala. Dia mengatasi hukum space and time. Sebab perbuatan dia mukhalafatuhu lil hawadis. Perbuatan Allah bercanggah dengan perbuatan makhluk. Kalau perbuatan makhluk memerlukan space and time,
perbuatan Allah tidak memerlukan space and time. Jadi tuan-tuan, inilah Abu Bakar apabila dia terima Islam ustaz balik, kita kena ada iman macam Abu Bakar. Sebab tu dia dapat as-siddiq. Fully respect, fully salute kepada Nabi, tak ada wah-wah, tak ada syak wasangka, ke salute yang penuh, respect yang padu kepada Nabi SAW. Yang tu yang menyebabkan Nabi kata, iman Abu Bakar diletakkan satu neraca. Iman kita seluruh umat diletak satu neraca. Iman Abu Bakar akan lebih berat lagi. Tu dia. Pasal apa? Dia ajak kita untuk meletakkan iman yang utama, bukan logik akal. Tidak, bukan bertuhankan akal, bukan bertuhankan Allah. Sebab ada akal kita yang tak boleh sampai, tak boleh capai macam zat Allah, tak boleh. Tapi dia ada. Tapi kita nak fikir dengan akal kita macam mana dia zat dia, tak boleh, tak sampai akal. Tapi iman kena terima. Tu maksud dia iman. Nak ajak kita dalam bab Isra Mi'raj ni, bagaimana kita nak menjadi orang yang beriman macam Sayyidina Abu Bakar. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, doa Nabi ajak riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, hadislah doa daripada Nabi. Nabi ajak kita supaya minta iman. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, beri kami cinta kepada iman. Allahumma habib ilainal iman. Ha baba alif lam ya nun alif. Ha baba tu bubuh syadah atas. Habib ilaina iman. Alif lam alif ya mim alif nun iman. Wa zayyinhu waw zay ya nun ha. Wa zayyinhu fi qulubina. Fa ya alif fa ya qaf lam waw ba nun alif qulubina. Wa karrih ilaina, wa karrih tahu waw kaf ra ha. Wa karrih ilaina alif lam ya nun alif. Al kufra alif lam kaf ra fa ra. Al kufra alif lam buhna alif lam kaf fa ra. Wal fusuqa w pula dah, waw alif lam fa sin waw qaf fusuqa. Wal isyan waw alif lam ain sad ya alif nun isyan. Tu doa dia. Cara baca tengok. Habis itu dia. Okey, dapat? Tak dapat nak tulis di papan. Dah papan? Tak ada. Oh ni. Ni. Tengah. Ni. Oh ni. Kiri kanan. Ni boleh tak? Okey. Boleh kot dipendek ya. Tak potong. Ini sahih. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra
wal fusuqa, fusuqa wal isyan. Wal isyan, yani wal fusuqa wal isyan wa zayyin fi qulubina wa karrih, ini satukan ya, wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ini satu alif umma habib, ini kena buka kasrah, satu kasrah, habib ilaina al-iman. Okay. Nampak pada satu, nampak. Ini nak duduk. Kita doa dengan doa ini, doa daripada Nabi SAW. Nabi ajak kita sebagai baca doa ni, minta yang pertama, Ya Allah, beri kami cinta kepada iman. Yang kedua, hiasilah iman dalam hati kami. Yang ketiga, beri kami rasa benci. Wa karrih tu makna bencikan kami. Wa karrih ilaina, bencikan kami kepada al-kufra, kekufuran. Bagi kami rasa benci kepada kefasikan. Beri kami rasa benci terhadap kemaksiatan. Isyan tu makna apa? Maksiat. Tiga ni kita benci, selamat. Benci kepada kafir, benci kepada fasik, benci kepada maksiat. Kafir ni yang murtad, akidah apa semua tu, benci kepada segala bentuk kekafiran. Fasik ni dosa-dosa besar. Satu orang yang mengkali dosa besar dipanggil orang yang fasik. Dan yang isyan ni derhaka, segala maksiat, segala penderhakaan. Itu kita kena minta cinta kepada iman, minta supaya Allah Ta'ala hiaskan iman dalam dada kita. Bila Allah Ta'ala bagi itu kepada kita, jadi kita macam Abu Bakar, mailah apapun kita tak akan goyang. Mailah apapun yang logik ke tak logik ke, tak goyang sikit pun. Nabi SAW, yang tu yang Nabi sebut iman Abu Bakar tu, iman yang mantap, iman yang tak mudah untuk digoyangkan, iman yang tak mudah untuk diperkotak-katikkan, solid, padu, iman dia mantap, mampan. Kalau bunyi itu gedeguk bunyi, padu, tak kosong. Kita bunyi ting kosong, orang tak padu. Tu kita tak mau, kita nak ni. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi tuan-tuan, dengan itulah Nabi SAW gelak dia dengan As-Siddiq. Makna apa? Yang membenarkan segala cerita Nabi, dakwah Nabi, yang membenarkan segala yang mai daripada Nabi. Semua dia terima, semua baik. Dia tak ada langsung rasa wah-wah, ragu-ragu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan punca utama kepada penerimaan cerita Isra dan Mi'raj. Jadi kita duduk dalam dunia lah ni, dunia logik ni. Kita kena cakap macam ni. Pasal apa hang boleh terima walaupun tak logik? Kita jawab, iman aku yang menerimanya. Sebab dengan iman boleh melogikkan yang tak logik. Pasal imannya, bukan pasal nak tunggu wakil kita terima pakai tak terima. Pasal memang tak logik. Macam mana nak melogikkan? Macam mana? Logik dengan iman baru jadi logik. Bila kita ustaz kata tadi, hukum space and time apa semua, kuasa Allah ni dia mengatasi hukum itu, dia punya
perbuatan tak sama dengan perbuatan kita, tu iman semua tu. Barulah kita boleh terima. Tak ada masalah. Itu mudah bagi Allah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Benda tu bagi Allah sangat senang, mudah. Jangan duk baca kita, perbuatan kita memang payah, tapi perbuatan Allah solid. Kita kena letak dalam iman kita kepada Allah ni. Allah Maha Berkuasa. Dia Maha Berkuasa, dia boleh buat apa saja yang Allah Ta'ala suka. Kun fayakun. Senang saja terima, mudah ya. Hati pun sihat, otak pun sihat, tak jadi gila. Kira logik sangat tu yang jadi gila tu. Ya? Sikit-sikit tak logik, tak mau terima, tak logik. Tak boleh. Dalam agama ni kadang-kadang letak logik kendian sikit. Terima dulu, iman dulu. Satgi baru Allah buka logik dia macam mana. Lepas tu Allah Ta'ala buka. Macam mana Allah Ta'ala buka? Allah Ta'ala suruh mereka cabak Nabi, Nabi boleh jawab. Tanya, kami nak tanya hang, kalau hang pergi sungguh, berapa anak tangga? Warna apa masih asal? Hang jumpa siapa dalam perjalanan? Semua Nabi jawab. Tepat. Dan Nabi kata, akan sampai rombongan, aku bagi salam kepada mereka. Dia akan sampai ke negeri kita sekali dalam 2-3 hari, dia akan sampai. Tanya mereka, aku bagi salam tak ke mereka? Mereka kata, ya Muhammad, rombongan tu sampai pok-pok hak kafir Quraisy nak apa nama, nak tolak cerita ni, nak ajak orang pakat gelak kat Nabi ni. Tunggu rombongan tu sampai. Tiba-tiba rombongan tu kata, ya kami jumpa lelaki ni, dia bagi salam kepada kami. Tenganga habis. Makna logik mereka sudah ditundukkan. Makna Nabi pergi sungguh. Lepas tu cabang pula, Allah datangkan gambaran Masjid Al-Aqsa depan Nabi. Hang tanya apa pun jawab betul. Sebab ada di kalangan orang Arab yang pernah pergi tengok Masjid Al-Aqsa. Dia pada pergi ke sana, mereka dah pergi meniaga, melancong, bukan melancong dulu, meniaga lah di sana. Jadi dia tahu sifat-sifat Masjid Al-Aqsa tu, warna apa, tangga berapa, ada apa depan dia, semua dia tanya. Nabi jawab betul, berbetulan dengan realiti. Jadi dia pun sebut subhanallah, terkejut. Kan bila orang dah kita cabang, orang tu jawab betul, kita terkejut. Macam gamak nujum 4 belalang. Kebetulan terkejut si nujum 4 belalang, apa tu, ahli nujum negeri satu gitu. Hoi, macam mana dia boleh tahu? Padahal belalang duduk dalam kapal, duduk dalam sampan tu, dengar. Macam itulah Nabi SAW bila jawab subhanallah, tu yang dimulakan Isra' dengan subhanallazi, maha suci Allah. Apa maksud? Ni Mutawalli Syarawi juga buka kepada kita ni. Syekh Tawali rahimahullah, dia buka kepada kita. Sebab apa Allah mula dengan perkataan subhanallazi, maha suci Allah? Dia kata nak menunjukkan bahawa logik akal manusia sudah ditundukkan. Sebab mereka cabak Nabi, Nabi dapat buktikan memang Nabi pergi sungguh. Maknanya pergi ke Baitul Maqdis boleh dicabar, boleh dicabar kesahihan pergi itu dengan cara kita buat soalan kepada Nabi. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Tapi kalau pergi langit boleh cabar? Tak boleh. Pasal kita pun tak sampai lagi. Kita kena terima saja. Cerita langit kena terima fully iman. Tak boleh dicabar. Tak boleh kita kata cuba cerita kat kami biasa pergi tengok dah Allah tu macam mana. Bolehlah cabar kalau kita biasa jumpa. Ni dia seorang saja, Nabi Muhammad, kena terima saja apa dia cerita. Pasal kita tak boleh cabar. Isra' boleh cabar. Kesahihan Isra' itu boleh dicabar. Betul ke hampir sungguh? Kalau hampir sungguh, cerita kat kami sifat-sifat masjid. Sebab di kalangan kami ada yang pergi tengok dah. Betul dia tanya, betul tak? Hampir dulu betul tak? Macam tu. Betul. Jadi tuan-tuan, Isra' dulu, lepas tu baru Mi'raj. Siapa terima Isra', dia boleh terima Mi'raj. Tapi kalau Isra' pun dia tak boleh terima. Mi'raj tak sah sembang lagi, payah nak terima. Cerita tengok orang dan neraka, cerita tengok orang dan syurga. Main mana ni? Nak bukti macam mana ni? Kita pun tak bisa tengok.
Tapi kalau pergi Baitul Maqdis, kita boleh cabak macam kita biasa pergi lah, mana-mana kita tanya, pergi Bandung ke pergi mana, kita tanya lah, kita biasa pergi hampir seluruh kami nak tanya ada apa sana, hang turun-turun tu hang nampak apa, no? No? Hang ada nampak tu tak, apa kedai tu apa macam tu kita cabak. Mereka pun cabak Nabi macam. Sebab tu dia kata Allah tak suruh Nabi naik daripada Mekah, daripada Masjidil Haram. Allah suruh pergi ke Masjid Al-Aqsa. Pasal apa? Tujuan dia Allah nak kita tundukkan akal kita, lepas tu terima. Kalau dia betul pergi Baitul Maqdis, hak cerita langit tu hampa tak usah cabang, hampa kena terima saja. Tu tujuannya. Satu dia kata muqaddimah. Pergi seperjalanan darat adalah muqaddimah untuk dia nak cerita muqaddimah yang kedua, iaitu perjalanan langit. Perjalanan langit tak boleh dicabar kesahihannya, kita kena terima saja, kita kena beriman saja, tak akan boleh cabar kerana kita pun tak sampai lagi. Orang Arab kafir Quraisy pun tak pernah sampai lagi. Jadi tujuan Allah buat Isra' dulu, lepas tu baru Mi'raj, adalah nak membuktikan bahawa kejadian itu benar-benar berlaku, bukan rekayasa, bukan reka cerita, tapi betul-betul berlaku. Mana buktinya? Isra'. Itu dapat dibuktikan memang terjadi. So Nabi dia tak mula cerita Mi'raj kan, Nabi balik-balik Nabi cerita dia pergi ke Masjidil Maqdis, Masjidil Aqsa. Dia nak test. Lepas Sayyidina Umar kata, aku kalau Nabi naik ke langit pun aku percaya. Baru Nabi akan cerita pengalaman dia naik langit tu, terima solat, dipertihatkan berbagai-bagai, jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, roh Nabi yang berada di setiap langit. Tu semua tu kita nak terima macam mana kalau tak ada iman. Pasal kita pun tak bisa pergi langit pertama pun tak bisa sampai, tak pernah lepas. Kok-koklah ada rombongan Masjid Al-Falah pergi ke ISS, kita buat rombongan. Ikut Dr. Muzaffar, dia seorang ya, Malaysia, tu pun pergi dekat stesen tu ya, tak lepas langit lagi. Ni Nabi satu langit. Puan-puan tengok bintang yang kita nampak tu besar pada matahari tu. Bintang-bintang yang kita nampak besar, betapa luasnya. Cuma dia jauh ya, yang nampak dia kecil, berkelipan. Sebenarnya nak sampai ke dia tu tak tahu berapa lama perjalanan. Kalau matahari pun berapa lama perjalanan, tambah bulan. Matahari dengan bumi ni berapa juta kilometer tu? 144 juta ke 14 juta kilometer ke, tak tahu tu. Lupa. Bintang-bintang yang banyak tu, besar-besar tu, semua besar pada matahari. Cuma dia tak nampak besar sebab dia duduk jauh. Tu punya luas tu, cakrawala. Nabi lalu lepas. Kemudian kelajuan cahaya, Ustaz Auni kan, Muhammad, dia cerita kelajuan cahaya ni badan Nabi boleh tahan macam mana. Tu Allah Ta'ala. Cuma sains lah, nak bagi orang sains ni terkagum sikit, dia orang kata apa, terpukui kepala dia sikit, dia dah belagak sains kan. Maka tuan-tuan, kelajuan cahaya ni kalau laju betul-betul ni, dia boleh rosak badan kita. Tapi Nabi tak rosak, sebab Nabi ni nurun ala nur. Muhammad itu cahaya atas cahaya. Allah panggil dia nurun ala nur. Ada yang kata nur yang pertama tu Quran, nur yang kedua tu Muhammad. Tu dipanggil nur, cahaya atas cahaya. Makna Quran turun, Quran tu cahaya, ala nur, atas nur. Nur tu siapa? Muhammad. Cahaya atas cahaya. Quran datang bawa cahaya, Nabi Muhammad pun ada cahaya dia. Tu nurun ala nur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sikit banyak perbincangan kita, muzakarah kita
berkaitan Isra' dan Mi'raj. Nah, apa dia kesimpulannya? Iman boleh melogikkan yang tak logik. Itu saja kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan. Dan yang kedua ialah apa tadi Ustaz kata, kena guna akal, kena fikir, kena ilmu. Barulah kita tak akan tolak segala cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Punca manusia tentang Nabi kerana tidak ada ilmu, kerana tidak ada gunakan akal, tidak mahu berfikir. Itu saja punca. Nabi diagnose apa punca Taif tolak dia. Itu tiga tu Nabi dapat kesan: penolakan dan penerimaan. Tiga tu juga kita terima pun dengan ilmu, dengan akal kita fikir sikit, barulah kita boleh terima. Dia kena guna akal nak menerima. Jadi tu kita duk cerita bagaimana nak melogikkan perkara yang tak logik dengan cara kita ilmu dan iman. Ilmu. Buka sikit-sikit kita pun nampak, oh macam tu, oh macam tu, oh macam tu. Tu dia nak mula masuk dah tu. Dia nak macam tu. Dia nampak dah. Dia terbuka dah hijab. Hijab dah buka selapis-selapis, kita pun nampak. Jadi mudah untuk terima. Jadi sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal dengan ilmu doa kita. InsyaAllah baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Minta cinta kepada iman. Minta kita dihiasi iman dalam dada kita, dalam hati kita. Bagi kita benci pada tiga perkara: kafir, benci kepada fasik, benci kepada isyan, kemaksiatan. Jadi